sekali lagi kita bertemu dalam kuliah kita pada bulan yang ketiga ini. Dan puan-puan, sekejap benar masa ini berlalu, sedar tak sedar kita dah 2 bulan kita berkuliah dan bulan ini adalah bulan yang ketiga, ya. Dan Ustaz nak ingatkan sekali lagi, pada 29 Ogos kelas kita ini bercuti ataupun dibatalkan sebab Ustaz ada program di Ma'had Tahfiz Al-Quran Baitul Hasan Kelantan, ya. Jadi hanya 29 hari bulan saja kita bercuti untuk kelas ini, ya. Manakala kelas-kelas yang lain saya dah maklumkan melalui grup WhatsApp masing-masing. Okey, puan-puan yang dirahmati Allah, nampaknya ulang kaji kita pada tahap yang pertama dah habis ke belum? Tahap yang pertama dah habis lah. Puan-puan terkejut, Ustaz kata belum tadi. Allahu Akbar. Tak silap Ustaz, minggu sudah baru ke kita dah habis mempelajari ulang kaji hukum qalqalah. Bermakna tamatlah cerita tajwid tahap 1. Kalau puan-puan kata tak habis lagi, nak belajar hukum apa lagi, tajwid tahap 1 puan-puan. Dalam tajwid tahap 1, Ustaz hanya ajar 5 bab sahaja, betul? Dan hari ini seperti mana yang dijanjikan, puan-puan kita nak mulakan ulang kaji pada tahap yang kedua, iaitu kita mulakan dengan hukum mat. Jadi hari ini puan-puan bawa tak nak tahu hukum mat macam ni. Siapa tak bawa tolong dapatkan di belakang sana, ya. Ada satu set ni ada 4 keping dan 4 keping ni harganya hanya sekadar RM20 sahaja. Puan-puan boleh guna sepanjang hayat kita, insya-Allah. Okey tuan-tuan puan, tanpa melengahkan waktu lagi, marilah sama-sama kita berdoa. Kita mulakan kuliah dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna an natakallafa ma la ya'nina. وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah. Okey, tuan-tuan dan puan, jangan lupa di belakang sana saya masih lagi menyediakan tabung derma untuk nak membantu anak yatim dan asnaf. Jadi saya buka tabung tersebut kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bermurah hatilah. Siapa-siapa nak menderma, nak bersedekah, silakanlah. Isikanlah dalam tabung di belakang sana. Tak kira lah berapa yang tuan-tuan perempuan nak bagi Ustaz. Saya bawa 10 sen je hari ni Ustaz, maka 10 sen itulah masuk dalam tabung. Mudah-mudahan itulah sebenarnya harta kita yang sebenar-benarnya di hari kiamat nanti. Jadi semakin banyak kita laburkan, sedekahkan harta kita ketika hidup di dunia, maka ada harapan besarlah kita di hari kiamat nanti menjadi orang yang kaya dengan amalan. Tapi kalau semasa hidup di dunia kita kedekut, tak nak bersedekah, walaupun Ustaz dah bercakap tiap-tiap minggu, Ustaz saya nak simpan duit saya ni bawa ke mati. Maka puan-puan jawabnya, di hari kiamat kita akan jadi orang miskin. Miskin dengan amalan. Puan-puan nak ke kita miskin dengan amalan? Tak nak puan-puannya, kita nak kaya dengan amalan. Jadi bermula inilah kita sedekah, kita letakkan sedikit sebanyak wang ringgit kita untuk membantu anak-anak yatim dan juga membantu golongan asnaf di luar sana. InsyaAllah. Amin. Puan-puan yang dirahmati Allah, bagaimana dengan tajwid tahap yang pertama minggu sudah? Kita dah selesai 2 bulan ya, kita ulang kaji 5 bab dalam tempoh 2 bulan. Dan saya harap dalam 5 bab itu, tuan-tuan amat-amat memahami apa yang diulang kajikan. Tapi kalau tak faham juga lagi,
maka tolong kembali ke pangkal jalan. Puan-puan masuklah join mana-mana kelas ustaz. Tajuk tahap 1 dan 2 ataupun tajuk tahap berapa pun masuklah mana-mana kelas ustaz pun. Okey, puan-puan yang dirahmati Allah. Sebelum saya benarkan kita ulang kaji hukum mat, ustaz nak dengar dulu suara tuan-tuan dan puan-puan menyebut 5 bab yang kita dah ulang kaji dalam tajwid tahap 1. Apakah 5 bab tersebut? Dimulakan dengan bab 1. Hukum non mati dan tanwin. Macam tak semua jawab soalan ustaz. Sekali lagi diulang. Bab 1. Pandai. Bab 2. Bab 3. Bab 4. Hukum alif lam. Bab 5. Alhamdulillah. Semua khusyuk tengok nota. Alhamdulillah. Dah itu nota yang ustaz bagi pada kami. Kami khusyuklah tengok ustaz. Allahu Akbar. Kalau tidak kami tak boleh nak jawab. Alhamdulillah. Tengoklah nota perempuan. Tak kisahlah macam mana pun. Jadi kita dapat jawab salam ustaz. Jadi semua pelajar kena sedar bahawa setakat hari ini dah 2 bulan kita berkuliah. Dah masuk bulan ketiga ni. Puan-puan sudah berjaya menamatkan ulang kaji tajwid tahap yang pertama mengandungi berapa bab tadi? 5 bab. Itu 5 bab. Dalam 5 bab ni ada berapa hukum semua? Kejap ustaz ya, kejap. Kami tengah kira. Kira silakan. Kira silakan ada berapa bab. Ustaz dah tak, ada berapa hukum? Ustaz dah tahu dah jawapannya. Kira ada berapa? Bab 1 non mati dan tanwin ada 5 hukum. Campur bab 2 3 hukum. 5 campur 3 8. Bab 3, 1 hukum. Wajib berghanah 9. Bab 4, alif lam ada 2. 9 campur 2 berapa? 11. Campur dengan qalqalah ada 3. Total 14 hukum terkandung dalam tajwid tahap 1. Dan puan-puan, apa yang kita kena buat 14 hukum tadi? Jawabnya, kata ulama, kena bawa selalu dalam bacaan Quran kamu. Kamu jangan tinggal. Jangan pula dah belajar qalqalah, masuk belajar hukum mat, qalqalah tinggal. Alif lam tinggal. Puan-puan tak boleh. Dia kena bawa selalu dalam bacaan. Jadi, bersiap sedia semua para pelajar untuk bersoal jawab dengan ustaz. Walaupun hari ini kita dah masuk hukum mat, tetapi semua hukum tajwid tahap 1 tetap ustaz soal jawab dalam kelas kita. Jadi, puan-puan, rasa-rasa nak jawab ramai-ramai ke seorang-seorang? Eloklah ramai-ramai berjemaah ustaz. Berjemaah tu ada keberkatannya. Ya, perempuan memang betul. Eloklah jawab ramai-ramai. Saya dah agak dah jawapan tuan-tuan perempuan. InsyaAllah memang saya akan tanya. Jadi standby je lah dari masa ke semasa. Ya? Tapi macam mana pun bermula pada hari ini, kita akan mulakan ulang kaji pada tajwid tahap yang kedua. Yang mana sudah tentu dalam tajwid tahap kedua ni ada berapa bab? Ni ada harapan ustaz jawab ni. Jawabnya ada 4 bab. Ada 4 bab puan-puan kena ulang kaji. Yang pertama hukum mat ni hari ni. Start hari ni hukum mat. Akan datang dah habis hukum mat, puan-puan kena ulang kaji hukum ra. Betul? Lepas hukum ra, hukum idgham. Lepas idgham satu lagi hukum izhar. Jadi ada berapa bab? Biarlah ustaz soal, ustaz jawab. Jadi tuan puan-puan nak buat macam mana? Anak murid tengah mencari jawapan. Tak jumpa-jumpa lagi jawapan. Jadi puan-puan sekali lagi saya ulang. Dalam tajwid tahap 2 ni berapa bab kita kena ulang kaji? 4 bab. Yang pertama hukum mat. Saat lagi kita akan start ulang kaji. Lepas hukum mat akan datang, kita masuk pula hukum ra. Lepas ra, hukum idgham. Lepas idgham kita ulang kaji hukum izhar. Jadi 4 bab itu akan kita selesaikan kalau bolehlah dalam semester ini. InsyaAllah. Jadi puan-puan yang dirahmati Allah, tumpukan perhatian kepada hukum mat. Sila buka nota ringkas kita yang ada 4 keping macam ni. Pastikan semua pelajar ada ya. Wajib semua pelajar kena ada nota ni. Kalau tidak, puan-puan susah nak ulang kaji dengan ustaz. Baik, tuan-tuan puan cuba sebut tajuk besar hukum kita hari ini. Namanya hukum mat. Sebut. Rupa-rupanya hukum mat ni jatuhnya bab yang ke-6 puan-puan. Bab yang ke-6 bermakna sebelum ni kita dah belajar berapa bab? 5 lah, ini yang ke-6. Bab yang ke-6. Jadi tuan-tuan perempuan, sekali lagi ulang perkataan tadi. Hukum mat. Sebelum saya benarkan puan-puan masuk kepada mat yang pertama, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya mat yang ke-14. Puan-puan tahu tak apa makna hukum mat? Hukum mat tu apa maknanya? Tak apalah, biar ustaz tulis something kat whiteboard. Jawapan tu tak ada dekat buku, dekat nota. Puan-puan, ada tak ustaz tulis nota dulu dekat whiteboard? Puan-puan boleh refer lah siapa yang tulis. Siapa yang salin, siapa yang tak salin. Puan-puan dengarlah apa yang ustaz khabar di sini. Ya. Jadi sekarang ini,
Kita dah masuk bab yang ke-6, iaitu hukum mat. Saat lagi baru kita baca Quran. Jadi, setiap pelajar kena faham dulu apa makna hukum mat. Jangan tahu sebut saja tapi tak tahu apa makna. Kata ulama, hukum itu adalah kaedah ataupun cara bacaan. Sekali lagi ulang, apa makna hukum? Kaedah atau cara bacaan. Manakala mat itu adalah bacaan panjang. Dan panjang itu pula kata ulama merujuk kepada harakat. Merujuk kepada apa? Harakat maknanya apa? Harakat itu adalah kiraan. Dan kiraan yang dibenarkan untuk hukuman berapa? 2 boleh, atau 4, atau 5, atau 6 harakat. Bergantung kepada hukum matnya. Hukum matnya. Bergantung kepada hukum mat ya. Jadi puan-puan, rupa-rupanya hukum mat ni banyak ke sikit? Hukum mat ada sebanyak 14 hukum. Terdapat 14 hukum mat. No discount. Maknanya ustaz, saya nak belajar 4 aja ustaz boleh? Tak boleh. Kena belajar 14. Kalau puan-puan nak belajar 4, carilah ustaz lain. Tak payah belajar dengan saya. Dengan saya kena 14. Sebab apa? Nanti bila kita belajar sikit saja, bila puan-puan baca Quran, jumpa mat-mat yang puan-puan tak belajar, puan-puan tak boleh baca dengan betul nanti. Bila tak boleh baca dengan betul, akan menyebabkan kesalahan dalam pembacaan Quran. Jadi kita sebagai umat Rasulullah, bila dibagi peluang macam ni belajar 14, belajarlah 14. Walaupun mungkin ada kalinya kita faham, ada kalinya kita tak faham, puan-puan cuba belajar dulu, insya-Allah satu hari nanti Allah bagi kepahaman. Jadi hukum mat ni banyak ke sikit? Sudah tentu mengambil masa untuk belajar. Dan puan-puan tak payah tanyalah ustaz berapa lama nak habis belajar hukum mat. Tak usah tanya. Yang penting puan-puan datang kelas ustaz belajar. Itu yang paling mustahak ya. Okey tuan-tuan puan, sekali lagi saya ulang ya. Apa makna mat tadi? Bacaan panjang. Panjang tu merujuk kepada harakat. Harakat maknanya kiraan. Kiraan yang dibenarkan nanti berapa? 2 atau 4 atau 5 atau 6 harakat bergantung kepada hukum matnya. Dan hukum mat ada berapa? Alhamdulillah. Lancar je menjawab soalan ustaz. Bagus. Alhamdulillah. Sebab tuan-tuan puan dah belajar satu ketika dulu dengan ustaz. Jadi puan-puan, seterusnya setelah kita faham apa makna mat, puan-puan tahu tak? Nak menjadikan sesuatu huruf Quran tu dibaca dengan panjang, kata ulama, dia kena ada huruf mat. Kena ada apa je? Huruf mat. Pernah dengar kan huruf mat? Huruf mat ada berapa? Tak banyak pun 3. Apa dia? Bagus. Huruf mat ada 3. Huruf mat ada huruf mat ya. Huruf mat ada 3. Iaitu alif, waw, ya. Jadi ingat, nak jadikan sesuatu bacaan itu panjang, kata ulama mesti ada huruf ini bergabung dengan huruf-huruf lain, baru jadi hukum mat. Baik, soalnya tuan-tuan puan-puan kenal ke huruf mat? Kenal lah ustaz, cakap bentuk je tak ada masalah. Alif teguk aja. Kalau waw melengkung ke bawah, kalau ya macam sampan, itu tak ada masalah. Persoalannya, apakah ciri-ciri bagi huruf mat? Sebut yang pertama. Kata kenal tadi. Ustaz dengar jawab kenal tadi. Atau apa? Biar ustaz jawab. Ciri yang pertama, huruf mat mesti bertanda mati. Mesti bertanda mati. Tetapi matinya tidak nampak pada tulisan kecuali maklin sahaja. Cuba ikut ustaz. Ciri yang pertama bagi huruf mat. Ikut. Huruf mat mesti bertanda mati. Tahu tak tanda mati macam mana? Bentuknya macam mana? Huruf C terbalik. Huruf C macam ni kan? Jadi terbalikkan dia. Jadi ingat, tanda mati je bukan bulat penuh tau. Kalau bulat penuh tu bukan tanda mati. Jangan salah faham. Kadang-kadang kita nampak dalam Quran tu ada bulat penuh kan? Itu bukan tanda mati. Itu tanda belum belajar lagi. Nanti akan datang kita belajar. Jadi tanda mati, kalau orang tanya macam mana, bentuknya huruf C terbalik.
Ikut Ustaz sekali lagi ayat tadi, huruf mat mesti bertanda mati. Tetapi matinya tidak nampak pada tulisan. Kecuali mat lin sahaja. Jadi nanti puan-puan akan nampak huruf mat ni nampak mati tak nampak pada tulisan. Nampak mati ke tidak nanti? Kebanyakannya tak nampak. Jadi walaupun dia tak nampak mati, maka disebut juga sebagai huruf mat, huruf yang bertanda mati. Cuma matinya tak ditunjukkan pada tulisan. Inilah ciri yang pertama bagi huruf mat. Ini ciri tahu, ciri pertama bagi huruf mat ni. Ciri yang kedua, siapa tahu? Tadi Ustaz dengar tahu tadi. Apa jawapannya? Dia ada terdapat dua saiz. Ataupun dua bentuk lah. Boleh juga. Dua bentuk ataupun dua saiz. Puan-puan kena ingat ya, huruf mat dia ada dua saiz. Bentuk yang besar dengan kecil. Besar yang macam ni tuan. Alif, waw, ya. Ni besar. Kalau yang kecil, alif dikecilkan, waw dikecilkan. Kalau ya diambil kepala sahaja. Ni. Terdapat dua saiz bentuk. Bagi huruf mat, dia ada saiz besar dengan saiz kecil. Dan nanti puan-puan dalam Quran, ini huruf apa? Ini alif waw ya. Bawah huruf apa? Alif waw ya, sama. Dan puan-puan akan nampaklah huruf ini begini. Puan-puan jangan pula salah pandang ataupun salah faham, Ustaz, yang besar tu huruf mat, yang kecil tu bukan. Tidak. Sama je dia huruf mat juga, ya. Tapi kena ingat, pastikan huruf-huruf ini bertanda mati, tetapi matinya tidak nampak pada tulisan kecuali mat lin sahaja. Okey. Puan-puan, inilah dua ciri bagi huruf mat yang kita akan jumpa pada Quran sebentar lagi. Okey. Puan-puan, setakat ni ada soalan tak? Bukankah ini kita dah belajar satu ketika dulu, cuma sekadar Ustaz ulang kaji balik. Dan kepada pelajar yang baru masuk kelas ini, yang baru nak belajar, puan-puan ambillah nota, sedikit nota ini sebagai rujukan kita. Okey. Jadi tuan-tuan berbalik kepada hukum mat ni tadi, rupa-rupanya hukum mat ni terbagi kepada dua. Pada dua jenis. Hukum mat ni ada dua jenis. Yang pertama disebut mat asli atau tabi'i. Yang kedua disebut mat far'i. Cuba sebut sekali lagi. Yang pertama mat apa namanya? Mat asli atau tabi'i. Yang kedua mat far'i. Sebut. Apa maknanya Ustaz? Okey, kalau mat asli, mat tu panjang lah tuan-tuan. Asli tu maknanya yang asal. Tabi'i itu adalah yang semula jadi. Manakala kalau disebut mat far'i, kata ulama, ia adalah mat cabangan ataupun juga sebagai pecahan. Okey, setiap mat ini ada ciri-ciri yang tersendiri. Okey, tuan-tuan, sekali lagi saya ulang ya. Secara basiknya, hukum mat dalam Quran ni terbagi kepada dua. Yang pertama, mat asli atau tabi'i. Yang kedua, mat apa? Mat far'i. Mari saya terangkan di sini, apakah ciri-ciri bagi mat asli atau tabi'i dan juga apakah ciri bagi mat far'i. Okey, secara basiknya, yang pertama, ciri bagi mat asli, yang pertama apa dia? Dia adalah ketua segala hukum mat. Siapa ada nota Ustaz ni boleh bacakan untuk makluman kepada pelajar lain. Ketua segala hukum mat dan lagi mat yang paling banyak dalam Quran. Perempuan kena ingat kalau anak cucu tanya mat yang paling banyak dalam Quran mat apa? Kena jawab mat asli. Jangan jawab mat tak tahu. Mat asli perempuan. Ya, mat yang paling banyak dalam Al-Quran. Lagi? Apa lagi ciri lagi? Siapa yang tahu? Apa dia? Menggunakan semua huruf mat. Maknanya menggunakan semua huruf mat alif waw ya. Mat asli dia gunakan semua huruf matnya. Nanti di bawah mat far'i nanti ada huruf mat yang guna 3 huruf, ada hukum mat yang menggunakan 2 huruf, ada yang guna 1 huruf. Tapi untuk mat asli digunakan semua huruf mat. Okey. Jadi yang keempat, kebanyakan hukum mat lain menggunakan
kaedah mat asli. Kebanyakan hukum mat lain menggunakan kaedah ini, mat asli. Sebab dia adalah ketua segala hukum mat dan mat yang paling banyak adalah Al-Quran, maka mat-mat lain tu di bawah mat far'i, nanti kebanyakannya menggunakan formula mat asli. Tetapi ada sedikit yang membezakannya dengan mat asli. Jadi tuan-tuan kena belajar satu persatu lah di bawah mat far'i. Okey. Ciri yang kelima, bersifat tunggal, boleh juga. Mat asli adalah bersifat tunggal. Maksudnya apa? Bersendirian. Pandai. Mat asli, ingat, dia tak ada geng. Dia tak ada kawan. Dia hanya bersendirian. Jadi kalau orang tanya mat asli ada berapa? Dah. Kalau dah tunggal bersendirian, satu je lah berbual. Tidaklah 2, 3, 4, 5, tidak ada. Ya. Jadi mat asli tidak hanya satu lah tuan-tuan. Cuma nanti dalam Quran, mat asli ni, dia terdapat dua jenis. Dia ada dua nama ataupun dua jenis. Yang pertama disebut mat asli mutlak. Dan satu lagi disebut nanti mat asli harfi. Tapi hakikatnya mat asli itu ada satu. Cuma jenis nanti dia ada namanya mutlak, ada namanya harfi. Nanti kita perkenalkan akan datang ya. Jadi buat masa ni ambil dulu nota ini secara ringkas. Mudah-mudahan puan-puan mengenali apa yang dikatakan mat asli dan apa pula yang dikatakan sebagai mat far'i. Jadi sekali lagi Zee ulang, mat asli ciri yang pertama ikut ustaz, ketua segala hukum mat. Ciri yang kedua, mat yang paling banyak dalam Al-Quran. Ya, nombor 3, menggunakan semua huruf mat, alif, waw, ya. Nombor 4, kebanyakan hukum mat lain menggunakan kaedah mat asli. Nombor 5, bersifat tunggal atau bersendirian. Nombor 6, terdapat dua jenis. Yang pertama, mat asli mutlak. Yang kedua, mat asli harfi. Cukuplah tu, puan-puan. Inilah mukadimah pengenalan kepada mat asli yang selalu duk kita sebut dan selalu kita jumpa dalam Quran nanti ya, insya-Allah. Okey puan-puan, mari kita tengok pula apa dia mat far'i. Nombor 1, apa dia ciri mat far'i? Terdapat 13 hukum mat dalam mat far'i. Maknanya mat far'i ni kata ulama dia adalah mat cabangan ataupun pecahan. Bermakna di bawahnya nanti banyak tak mat? Bermula mat apa tau? Mat lin hinggalah mat lazim. Jadi siapa ada nota ustaz ni, kalau puan-puan perhatikan jumlah hukum mat semuanya ada 14. Jadi mat asli ni kira yang pertama tau. Start daripada mat lin nombor 2 sampailah belakang sekali ni mat lazim, maka semuanya itu terdapat 13 hukum mat. Berapa hukum mat puan? 13 hukum mat. Di bawah tajuk mat apa? Mat far'i. Dan puan-puan kena belajar slow-slow lah. Pasal kita ni bukan muda lagi puan. Kita ni dah berumur, ustaz jangan ajar banyak-banyak ustaz, nanti pening satu pun saya tak faham. InsyaAllah memang saya tak akan ajar banyak-banyak, paling banyak pun 1, 2 paling banyak saya ajar. Jadi puan-puan, cuma sekarang ni saya perlukan kehadiran tuan-tuan untuk dengar kuliah ustaz, supaya puan-puan dapat follow, dapat ikuti satu persatu hukum mat yang ustaz nak ajar nanti insya-Allah. Jadi puan-puan nampak tak, beza tak antara mat asli dengan far'i? Kalau asli lebih kepada mat yang tunggal, dia satu aja dalam Quran. Dia satu saja, dia mat yang pertama ataupun ketua segala hukum mat. Tetapi mat far'i ni ada banyak, ada 13 hukum mat. Bermula daripada mat apa? Mat lin sampailah mat lazim. Dan ciri yang kedua, boleh dibaca 2, 4, 5 atau 6 harakat. Bergantung hukum matnya. Hukum matnya. Manakala kat sini boleh tambah sikit ya tuan-tuan. Nombor 7 ni boleh tambah sikit.
hanya dibaca 2 harakat. Lupa pula, ada satu ni statement, hanya dibaca 2 harakat sahaja. Maknanya untuk mat asli tak boleh baca lebih pada 2. Kalau perempuan baca lebih pada 2, itu kemungkinan mat far'i. Ya, ingat perempuan, ini ciri yang perempuan kena faham antara mat asli dengan mat far'i. Jadi antara mat asli dan mat far'i, yang mana banyak? Mat far'i lah banyak, mat asli satu je lah perempuan tak banyak. Tetapi kebanyakan ustaz-ustaz yang mengajar kita, dia akan mulakan dengan mat asli terlebih dahulu. Dia tak kena ajar mat lain dulu, dia kena ajar mat asli dulu. Sebab dia ni ketua segala hukum mat. Bila faham mat asli, insya-Allah mat-mat yang lain akan faham. Insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi mari kita mulakan ulang kaji kita dengan mat yang pertama hari ini. Namanya mat asli. Sila buka nota ustaz. Sila buka nota ustaz. Oleh kerana dah ada nota, maka ustaz tak perlu tulis apa-apa di whiteboard. Apa yang ustaz tulis ni tak ada dalam nota. Jadi puan-puan kena salin dah ataupun ambil gambar sebentar lagi. Ya. Okey, ready? Cuba tengok nota ustaz yang pertama ni. Nota 1. Nampak tak nombor 1 kat situ? Mat asli. Cuba sebut. Mat asli. Atau nama lainnya? Mat tabi'i. Puan-puan kena ingat tahu. Mungkin kat KL ni, ulama-ulama ataupun tok-tok guru sebut mat asli. Tapi kalau puan-puan balik kampung, kadang-kadang ada ustaz-ustaz sebut mat tabi'i. Jadi mat tabi'i itu apa? Mat tabi'i itu mat asli. Mat asli itulah mat tabi'i. Sama je perempuan, nama je berbeza. Kenapa nama sampai 2 ustaz buat susah saya mengingat ya ustaz? Bukan begitu, puan-puan kena faham. Ulama-ulama Quran ni bukan seorang, ramai. Bila ramai, maka macam-macam lah dia punya pendapat hujah. Jadi kita sebagai orang biasa, orang awam, kita kena meraihkan hujah di kalangan ulama. Puan-puan jangan pula membantah ataupun tak nak ambil kira pendapat para ulama. Tidak boleh sebab kita orang biasa, kita orang awam. Jadi puan-puan, kalau ada ustaz-ustaz sebut mat asli pun okey, nak sebut mat tabi'i pun okey, sama je. Tapi kan, nama yang selalu disebut adalah mat asli. Mat apa puan? Mat asli. Okey, tengok nota ustaz. Apa makna mat asli? Panjang, asal. Asli tu asal perempuan. Tu dah ada nota ustaz baca je. Berapa huruf matnya? 3. Apa dia? Maknanya hukum mat asli ni dia mengambil ketiga-tiga huruf matnya sebagai huruf mat tersebut ya. Alif waw ya. Cuma ustaz nak ingatkan, nanti dalam Quran huruf matnya ada 2 saiz tau. Sama ada saiz besar ataupun saiz kecil. Okey, harakat yang akan dibaca sekejap lagi. 2 harakat. 2 harakat macam mana ya? 2 kiraan. Nak kira dengan apa? Jari aja. 1, 2. Tak payahlah ambil jam ke apa ke, tak payah perempuan ya. Tunjuk jari kita, kata arwah tok guru saya, sama ada kamu tutup jari 1, 2 ataupun buka 1, 2 pun boleh juga. Ikutlah mana yang senang bagi kita ya. Jadi puan-puan, itu adalah harakatnya. Maknanya kalau saya baca 3 harakat boleh? Tak boleh. 4? Tak boleh. Lebih daripada 2 tak boleh. Hanya dibenarkan 2. Itu sebab ketika kita belajar, puan-puan kena buat praktikal. Kiraan betul 2 harakat. Sekali lagi ikut ustaz ya. Okey, seterusnya situasi berlakunya bila wasal atau wakaf. Sebut. Apa dia wasal puan? Sambungkan bacaan. Apa dia wakaf? Berhenti. Okey, puan-puan kena faham tahu. Wasal wakaf ni ada perbezaan dari segi maknanya. Kalau wasal tadi sambung. Bila sambung kita tidak putus, tak putus nafas. Manakala wakaf itu adalah berhenti. Bila berhenti kita putus. Pandai jawab. Alhamdulillah. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Mari kita lihat cara mengenali mat asli. Ada berapa cara? Ada 4. Tu ada nombor 4 dalam nota ustaz. Tak nampak tak? 1, 2, 3, 4. Boleh follow ustaz? Okey, ready. Bagaimana nak mengenal mat asli? Ikut ustaz ya. Dalam satu kalimah. Okey, kita mulakan dalam satu kalimah. Okey, step yang pertama. Alif mati sebelumnya. Berbaris 1 di atas. Sekali lagi diulang. Alif mati sebelumnya. Berbaris 1 di atas. Itu step yang pertama tau. Step yang kedua ikut. Waw mati sebelumnya. Berbaris 1 di depan. Step yang ketiga. Ya mati sebelumnya.
Berbaris satu di bawah. Baik, setakat ni berapa step? Masa saya belajar dulu perempuan, saya wajib menghafal ni. Kamu kena hafal. Minggu esok atuk nak dengar balik apa statement tadi tu. Perempuan, cuba perempuan sebutkan sekali lagi. Bagaimanakah step yang pertama? Ya. Ya, macam 2-3 orang je pelajar saya. Allahu Akbar. Pelajar saya ramai depan saya ustaz ni. Okey, sekali lagi dia ulang. Alif mati sebelumnya. Ulang. Berbaris satu di atas. Okey, teruskan nombor 2. Ya. Seterusnya yang ketiga. Berbaris satu di bawah. Okey, tambah lagi step yang keempat. Ikut. Kalimah itu diwasalkan atau diwakafkan. Okey, mari kita tengok contoh di bawah tu. Nampak tak nota ustaz tu? Ada 2 contoh, 2 bentuk contoh, bentuk 1 dan bentuk 2. Untuk bentuk 1, saya tunjukkan contoh bagaimana mad asli menggunakan huruf mad alif waw ya besar, bagaimana mad asli menggunakan alif waw ya kecil sebagai huruf madnya. Tengok sebelah kiri dulu, ikut ustaz. Kira sama-sama. Qala, sebut. Mana kiraan perempuan? Ustaz seorang je kira tadi. Perempuan tengok ni. Ustaz kata kira sama-sama. Qala, sebut. Mana mak asli kita? Qa, kan apa pula alif pula? Ustaz tanya mana bunyi mak asli? Jawabnya qa. Kalau perempuan jawab alif, itu huruf madnya. Saya tak tanya huruf mad pun. Saya tanya kat mana bacaan mad asli. Jawabnya qa. Sekali lagi diulang. Qala, sebut. Jadi dekat qa itulah kita kira 2 harakat. Jadi kalau orang tanya apa huruf mad pada qa? Barulah jawab alif. Apakah yang menyebabkan qa itu mad asli? Pertamanya jawab dulu begini, cukup syarat. Apakah syaratnya? Bapa lupa, Allahu Akbar. Cukup syarat. Apakah syaratnya ikut ustaz? Alif mati. Sebelumnya berbaris satu di atas. Bukankah apa yang puan cakap tadi tu ada dalam kalimah qala? Maka itulah jawapan kita. Nampak tak dekat qa tu ada alif mati sebelumnya baris satu di atas. Maka menyebabkan qa itu dibaca 2 harakat. Dan nama hukum yang kita baca namanya adalah mad asli ataupun mad tabi'i. Sambung. Ya mutu. Ikut. Mana mad asli kita? Mu tu mad asli, apa huruf mad diguna? Baru jawab, wow, pandai. Apakah formula yang digunakan menyebabkan mu tu mad asli? Apalah cukup syarat pula. Apakah formulanya? Waw mati sebelumnya. Alhamdulillah, sabarlah ustaz mengajar kami. Memang kena sabar, perempuan. Fahamkan soalan ustaz. Bila ustaz tanya apakah formula, maka perempuan kena jawab waw mati sebelumnya berbaris satu di depan. Tapi kalau ustaz tanya apa huruf mad yang digunakan, baru jawab waw. Berapa harakat yang dibaca? Kat mana bunyi mad asli? Mu, pandai. One more. Ya mu tu, sebut. Kan senang. Mu tu mad asli sebab waw mati sebelumnya baris satu di depan. Teruskan. Fihi, sebut. Mana pula mad asli kita? Fi. Dengar soalan ustaz molek-molek. Manakah mad asli? Jawabnya fi. Apakah huruf mad padanya? Baru jawab ya. Apakah formula yang digunakan? Ya mati sebelumnya baris satu di bawah. Alhamdulillah. Mujur jawab ramai-ramai ustaz. Kalau jawab seorang jamaahnya minggu depan tak datang saya ustaz. Allahu Akbar. Puan-puan, perasan ke tidak bahawa ketiga-tiga contoh kalimah tadi, mereka ini menggunakan huruf madnya alif waw ya besar. Betul? Untuk qala alif besar, ya mutu waw besar, fihi ya besar. Nampak? Kali ini saya tunjuk pula sebelah kanan, digunakan huruf mad alif waw ya kecil. Ready? Ikut ustaz baca. Aqibatu. Lagi tengok. Aqibatu. Mana bunyi mad asli kita? Apakah huruf mad yang digunakan? Alif besar ke kecil?
huruf alif kecil ya. Puan-puan nak sebut kecil boleh, tak nak sebut pun tak apa. Tapi puan-puan kena faham bahawa saiz huruf alif itu adalah kecil. Berbeza dengan yang sebelah kiri tadi ya. Jadi puan-puan berhati-hati, pastikan mata puan-puan semua cerah belaka lah melihat tulisan dalam Quran ya. Jangan tak nampak. Siapa tak nampak pakai spek mata. Teruskan. Tengok. Wuria. Sebut. Mana mat asli kita? Apakah huruf matnya? Apakah formula yang digunakan untuk kalimah ini? Waw mati sebelumnya berbaris satu di depan. Maka di depan, maka itulah namanya mat asli dekat tadi ya. Dan huruf matnya adalah waw kecil. Okey, last kali. Yuhyi. Sebut. Mana mat asli kita? Huruf matnya apa? Ya kecil ya. Dan apakah formula yang digunakan? Kita jawab begini. Ya mati sebelumnya berbaris satu di bawah. Puan-puan susah ke senang nak kenal mat asli ni? Senang sebenarnya kalau kita datang belajar, kalau kita dengar molek-molek apa yang ustaz ajar, insya-Allah mudah-mudahan. Dan puan-puan, situasi kalimah yang kita baca tadi, situasi macam ni banyak tak dalam Quran? Banyak sungguh puan-puan ya. Okey, tak apa. Sekarang ni bentuk satu dah settle. Puan-puan, bentuk satu tadi nak menunjukkan sebelah kiri digunakan huruf mat besar alif waw ya, sebelah kanan digunakan huruf mat kecil alif waw ya juga. Kali ini bentuk yang kedua, tengok di bawah, saya tunjukkan mat asli yang berlaku ketika wasal dan mat asli yang berlaku ketika wakaf. Puan-puan jangan risau, banyaknya dalam Quran nanti adalah mat asli yang berlaku ketika wasal. Okey, tengok sebelah kiri. Tengok ustaz baca dan kira sama-sama, tengok. Ya kadu. Sebut. Mana mat asli? Ka. Dan di situ kita baca wasal ke wakaf. Wasal. Wasal tu makna sambung. Bila sambung, ka tu kita tak putus nafas. One more. Ya kadu. Sebut. Nombor dua. Ya qulu. Aku itulah mat asli kita. Jami'un. Mi itulah mat asli kita yang berlaku ketika wasal. Bagaimana yang sebelah kanan? Mat asli yang berlaku ketika wakaf. Persoalannya, puan-puan tahu tak apa makna wakaf? Wakaf tu berhenti. Kenapa puan berhenti? Mungkin ada tanda wakaf. Mungkin juga ketika baca kalimah ni, puan-puan dah habis oksigen, dah habis nafas. Maka puan-puan kenalah berhenti, betul? Jadi dengar molek-molek, ada dua sebab kenapa kita berhentikan bacaan. Mungkin yang pertama ada tanda wakaf. Yang kedua mungkin tak cukup nafas. Mari ikut ustaz baca contoh yang pertama. Minha. Puan-puan nampak tak dekat ha tu mat asli? Persoalannya kenapa puan berhenti? Ada tanda wakaf. Jangan jawab tak cukup nafas. Pendek benar nafas perempuan. Allahu Akbar. Takkanlah minha. Ustaz saya dah habis oksigen ustaz. Siapa yang jawab habis oksigen, lepas habis kelas ni pergi ke hospital berhampiran, ceklah kesihatan masing-masing. Puan-puan jangan khabar tak cukup nafas tau. Puan-puan kena khabar sebab ada tanda wakaf. Dan puan-puan sedar tak bahawa minha itu adalah man asli yang berlaku ketika wakaf. Apa formula yang digunakan Ji? Iaitu alif mati sebelumnya berbaris satu di atas. Maka ha tu man asli lah tu. Bacalah dua harakat. Next. Kasabu. Mana man asli? Bu yang berlaku ketika wakaf. Dan kalau anak cucu tanya kenapa kita wakaf? Sebab ada tanda wakaf kat situ. Yang perempuan dah belajar dengan ustaz dulu tapi sebelum sempat lagi ulang kaji ya. Dan perempuan nampak tak dekat ujung tu ada jim. Itu namanya wakaf jaiz. Wakaf jaiz ni maknanya apa tahu? Harus atau digalakkan kita berhenti. Seterusnya, sadari. Ari itulah man asli yang berlaku ketika wakaf juga. Dan puan-puan nampak tak? Sebelah kanan dan kiri adalah man asli tetapi keadaannya berbeza. Yang sebelah kiri lebih kepada wasal, yang sebelah kanan lebih kepada wakaf. Dan puan-puan jangan risau, nanti dalam Quran yang banyak kita jumpa adalah ketika wasal. Ketika apa puan? Ketika wasal. Alhamdulillah. Puan-puan yang dirahmati Allah, tahu tak mat asli ni rupa-rupanya tiap-tiap hari kita baca tahu. Terutamanya ketika membaca surah Al-Fatihah. Jadi akan datang bila ustaz kata begini, ingat mat asli, ingat surah
Al-Fatihah. Puan-puan tahu tak ada berapa mat asli dalam Fatihah? Ada 12. Ya, jawapan Ustaz tu 12. Tapi di mana? Di mana puan-puan kena bagi tahu ataupun kena tahu dekat manakah mat asli ada 12 dalam surah Fatihah. InsyaAllah akan datang kita akan bincangkan 12 tempat mat asli yang ada dalam surah Al-Fatihah. Minggu depan ya, insyaAllah akan datang. Jadi puan-puan hari ini cukup. Sekadar itu yang saya nak ulang kaji. Dan sebentar lagi kita nak baca Quran dan kita cari seberapa banyak mat asli dalam bacaan Quran kita. Dan saya yakin tak ada masalah untuk kita nak mencari mat asli. Okey, silakan buka Quran kita. Kita masih baca jilid yang ketiga. Surah apa tuan-puan? Surah apa? Al-A'raf. Ayat 44. 104. Minta maaf tuan-tuan ya. Oh, kita dah masuk juzuk yang ke-9 ya. 104. Betul. 104. Surah Al-A'raf, muka surat 101. Juzuk yang ke-9. Nampak tak? Puan-puan dah baca 9 juzuk dengan Ustaz. Start daripada mula-mula kita mengaji dengan Ustaz tajuk tahap 1 sampailah hari ini. Puan-puan sudah pun baca sebanyak hampir 9 juzuk dengan Ustaz. InsyaAllah satu hari nanti puan-puan boleh khatam Quran dengan Ustaz. Puan-puan, ada satu grup dekat Masjid Al-Ghufran, grup hari esok. Esok adalah kelas yang terakhir mereka dengan Ustaz. Setelah bertahun-tahun baca Quran, akhirnya minggu depan mereka khatam Quran dengan Ustaz. Alhamdulillah. Tak ada perasaan yang boleh menggambarkan betapa seronoknya, syukurnya dapat khatam Quran. Dan kita masih lagi dalam keadaan sihat, dalam keadaan kita hidup, masih diberikan peluang untuk khatam Quran. Dan puan-puan boleh tak khatam Quran dengan Ustaz nanti? InsyaAllah satu hari nanti. Doalah panjang umur, doa sihat, doa diberikan kelapangan masa, maka insyaAllah Allah akan sampaikan hajat kita. Ready? Ayat 104 surah Al-A'raf. Mari sama-sama ikut Ustaz baca dan perhatikan di manakah terdapatnya man asli. Boleh? Okey, ready? Oh ya, kebetulan kita ni baca Quran yang ada tajwid. Tajwidnya diberikan dengan simbol, dengan nombor. Puan-puan tahu tak? Setiap kali jumpa nombor 16, maka itulah mat asli. Ingat nombor 16, ingat? Hanya pada Quran ini sahaja. Quran lain tak ada nombor. Puan-puan jangan pula pergi cari sat lagi. Ustaz tak ada pun ke nombor? Memang tak ada. Hanya Quran ini sahaja. Okey puan-puan? Apapun ikut Ustaz baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 104 ya, surah Al-A'raf. Wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun min rabbil alamin. Tunjukkan saya mat asli ada berapa? Kuat benar mengiranya. Puan-puan kira senyap sudah ada. Puan-puan Ustaz nak tahu berapa jumlah mat asli? 6? 7? Okey, kalau 6, kalau 7 kat mana yang pertama? Ko. Yang kedua? Mu. Ketiga? 4. Ya. 5. Inni. 6. Rasul. 7. Cukup. Hanya ada 7. Siapa jawab 6 tu terkuranglah 1. Jadi puan-puan jawapannya tu 7. Yang lamin tu bukan mat asli puan. Itu mat belum ulang kaji lagi. Jadi kita teruskan ya. Haqiqun ala adla aqula ala Allahi illa al-haqqa. Silakan man asli.
Haqiqun. Qi itu mad asli yang pertama. Nombor 2. Aqula. Nombor 3. Nama Allah. Tolong ingat, setiap kali kita sebut nama Allah, mesti kita gambarkan mad asli padanya. Paling senang ketika kita takbiratul ihram. Macam mana takbiratul ihram kita? Allahu Akbar. Kalau anak cucu tanya apa nama hukumnya, jawab mad asli. Jadi tuan-tuan dengar Tok Imam baca kalau kita solat berjemaah, Allahu Akbar. Allah tu mad asli lah hukumnya. Puan-puan pergi tanya dengan Tok Imam. Confirm itulah hukumnya. Ingat nama Allah, ingat mad asli. Tapi kena ingat, hanya nama Allah ketika wasal. Ketika wasal saja. Contohnya macam tadilah, Allahu Akbar. Tapi kalau wakaf, contohnya kita baca tahlil. La ilaha illallah. Kan kita wakaf ke? Nama Allah. Maka itu bukan mad asli. Itu namanya mad belum ulang kaji. Jadi tuan-tuan, ingat mad asli hanya berlaku pada nama Allah ketika wasal. Sambung sebelah. Qad ji'tukum bibayyinatin min rabbikum. Ada ke mad asli? Ustaz tak nampak pun satu mad asli. Tak ada mad asli puan-puan ya. Lagipun tak ada nombor 16. Mana ada nombor 16 kat situ? Sambung. Fa'arsil ma'iya bani Israel. Pun sama, tak ada mad asli. Kalau perempuan nak tahu mad asli, dia hanya boleh baca 2 harakat aja. Sedangkan tadi yang Ustaz baca, Bani lebih 2 harakat. Isra lebih 2 harakat. Il lebih 2 harakat. Maka secara automatik dia bukan mad asli, tetapi mad yang kita belum ulang kaji. Sambung. Qala in kunta ji'ta bi ayah. Saya nampak ada satu mad asli. Qala, pandai. Sama contoh dalam nota ustaz. Qala, betul tak? Qala, qa tu mad asli lah. Sambung. Tapi kena ingat, bi ayah tadi, nampak tak ada hamzah di tengah-tengah. Ingat, mad asli tak boleh guna hamzah. Kalau guna hamzah, dia akan jadi mad yang lain. Mad yang kita belum ulang kaji. Nama mad di situ adalah MSBB. Pernah dengar tak? MSBB ni mad syibih bil badal. Atau juga boleh disebut mad badal. Ya? Jadi puan-puan kita teruskan. Tapi harakatnya macam mana Ustaz bi ayah tadi? 2 harakat juga. Cuma nama madnya berbeza dengan mad asli yang kita sebut tadi. Sambung. Fa'ti biha in kunta minas sadiqin. Ada satu sahaja mad asli. Mana? As-sadiqin. Puan-puan, bila puan-puan nak bagi contoh, nanti kalau dalam latihan ke, dalam exam dan sebagainya, Ustaz kata tunjukkan mad asli. Contoh, puan-puan jangan tulis sa saja puan-puan. Kalau sa saja tak tahulah apa maknanya. Kalau as-sadiqin ada maknanya. Jadi puan-puan jangan terlampau pendek sangat menyalin. Kalau puan-puan tak faham, angkat tangan. Ustaz saya tak tahu nak salin daripada mana ke mana. Jadi puan-puan tanya kat Ustaz, nanti Ustaz tunjukkan. Tapi puan-puan jangan potong makna kalimah tadi ya, jangan terlampau pendek sangat. Kena salin macam mana? As-sadiqin. Ikut? Maka apabila sudah menyalin, puan-puan gariskan pada sa. Gariskan pada sa, maka itulah namanya mad asli. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. Mana mad asli yang pertama? Fa'alqa. Nombor 2, asahu. Sa, 2. Nombor 2. Nombor 3, fa'idha. Nombor 4, thu'ba. Dah cukup. Ada berapa mad asli?
Betul tak Ustaz Khabar? Mat asli mat yang paling banyak dalam Quran. Dan senang kita jumpa. Dan setiap umat Rasulullah kena fahamkan sungguh-sungguh apakah mat asli. Sambung. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. Ada mat asli. Mana yang pertama? Fa'idha. Yang kedua. Linnazirin. Na itu mat asli. Dah cukup. Yang lain yang perempuan nampak tu semua mat yang tak belajar lagi ataupun tak ulang kaji lagi. InsyaAllah coming soon akan datang. Ya, okay, sambung. Qala al-mala'u min qawmi fir'aun inna hadha lasahirun alim. Mana kalimat asli kita? Qa. Yang kedua. Ha. Tiga. Za. Empat. Lasahirun. Empat. Jadi totalnya ada empat. Perempuan tahu tak? Kalau perempuan boleh jawab soalan macam tu, maknanya perempuan fahamlah tentang mat asli. Tapi kalau baru nak mencari-cari, kejap Ustaz ya. Kejap saya baru nak mencari. Lambat, slow sangat mencari, maka kita belum fasih lagi hukum tersebut. Perempuan, insya-Allah saya yakin satu hari nanti perempuan fasih tentang hukum mat asli. Tapi kena ingat, dalam Quran bukan mat asli saja, dia ada banyak mat-mat lain pula. Ya? Okey, sambung. Yuridu an yukhrijakum min ardikum. فَمَاذَا تَأْمُرُونَ. Mana mat asli? Yuridu. Nombor dua. Fama. Nombor tiga. Za. Jadi ada berapa mat asli? Tiga. Qalu أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. Puan-puan tahu tak, dulu masa saya belajar, saya diperintahkan oleh guru saya, cuba kamu terangkan semua hukuman asli dalam ayat tadi. Maka saya kena carilah. Saya jawab macam tuan-tuan jawab tadi, mula-mula merangkak-rangkak tu tuan. Terketa-keta menjawab satu, dua. Kadang-kadang salah pula jawapan puan-puan. Tapi akhirnya satu peringkat, saya sudah fasih, sudah lancar, maka jawapannya begitu mudah. Silakan yang pertama, mana man asli? Qa, dua. Wa akha, tiga. Sudah. Hasyirin. Dah cukup. Ada berapa perempuan? Nampak tak? Setiap ayat yang kita baca mesti ada mat asli. Maknanya mat asli banyaklah dalam Quran. Sambung. Ya'tuka bikulli sahirin alim. Tunjukkan saya dua mat asli. Ya'tuka. Nombor dua. Sahirin, pandai. Waja'a as-saharatu fir'auna qalu. Tunjukkan saya dua mat asli. Tak ada. Qa, lagi lu. Sebenarnya dekat lu tu mat asli juga tau. Sebab apa? Ustaz, bukankah ada tanda pemanjang tu? Ya. Tetapi masalahnya kita berhenti. Bila berhenti, tuan, tanda pemanjang tak laku. Tak sah. Dia tak guna dalam bacaan. Nanti puan-puan belajar hukum mat jaiz, saya akan terangkan lebih lanjut lagi. Ya. Jadi tuan-tuan, dalam hal ini, qalu tu dua-duanya mat asli. Ketika kalau kita diwakafkan bacaan, baru jadi mat asli. Tapi kalau sambung, lu tadi tukar jadi mat jaiz munfasil. Okey, jadi kesimpulannya, kalau kita baca begini, waja'a
as-saharatu fir'auna qalu. Ikut. Jawablah dua mad asli, qa dengan lu. Sambung. Inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Saya nampak tiga mad asli. Mana? Lana, in kunna, lagi satu, al-ghalibin. Pandai. Kalau puan-puan boleh jawab cepat soalan Ustaz tadi, maka puan-puan mahir dah dengan mat tersebut, insya-Allah. Siapa yang tak boleh jawab, puan-puan dengar je lah jawapan rakan-rakan yang lain. Mudah-mudahan satu hari nanti puan-puan boleh jawab, insya-Allah. Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Satu aja mad asli. Mana? Qa. Pandai. Qala. Itulah mad asli. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma. Berhenti. Wa imma, bila berhenti maka dia juga mad asli. Kalau wakaf lah. Tapi kalau sambung, dia tukar jadi mad jaiz munfasil. Wa imma an nakuna nahnul mulqin. Andai katalah ayat tadi kita baca daripada awal, qalu ya Musa sampailah hujung nahnul mulqin, agak-agaknya berapa mad asli? 4, 5? Okey, mari kita tengok. Yang pertama di mana? Qa. Yang kedua lu. Yang ketiga ya. 4 mu. 5 Musa? Tak nakuna. 5. Yes. Jawapannya 5. Pandai. Jawapannya 5. Perempuan. Dan saya nak ingatkan perempuan, biasanya kalau kita nampak huruf mad yang ada tanda pemanjang, buat masa ni perempuan jangan kata dia mad asli. Huruf mad yang ada tanda pemanjang, tahu tak huruf mad tadi alif waw ya, yang ada tanda pemanjang, maka automatik dia dibaca lebih daripada 2 harakat. Itu bukan mad asli, itu namanya mad belum ulang kaji lagi. Sambung. Qala alqu. Mad asli berapa? 2. Pandai. Qa dengan ku, betul? Falamma alqaw saharu a'yunan nas. Kalau ikut cara bacaan kita tadi, tidak ada mad asli. Tidak ada mad asli. Falamma bukan, alqaw bukan, saharu bukan, a'yunan nas bukan mad asli. Ya? Sambung. Wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Kadang-kadang pelajar tersalah dengar ustaz mula kat mana tadi. Saya mula pada wastarhabuhum, bukan saya mula pada wajah. Jadi puan-puan jangan tersalah dengar ya puan-puan ya. Jadi kalau ikut ayat yang ustaz baca tadi, start daripada wastarhabuhum sampailah azim, ada ke mad asli? Ada? Kat mana? Tu namanya mad belum ulang kaji lagi. Kan tadi ustaz khabar, mad asli tak boleh guna hamzah. Kalau guna hamzah, nampak tak tu ada hamzah? Di mana?
Oh habu. Minta maaf saya pula salah dengar perempuan dia. Habu itulah mat asli. Tapi waja'u bukan mat asli tuan-tuan ya. Sebab dia guna hamzah ya. Kalau hamzah ni sama ada mat badal ataupun mat syibih bil badal. Akan datang kita ulang kaji ya. Okey tak apa. Teruskan. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asak. Berdasarkan ayat yang kita baca tadi, ada berapa man asli? 2, 3. Okey, mari semak. Yang pertama kat mana? Ila. Yang kedua mu. Cukup. Bagaimana dengan asaka? Dengar molek-molek. Inilah gunanya kita belajar berguru. Kalau tuan-tuan hanya berguru dengan buku, dalam buku ni memang betul dia kata man asli. Tapi ustaz yang buat buku ni, dia mengharapkan kita baca wasal. Sedangkan tadi tuan-tuan wasal ke wakaf. Bila wakaf dia tak jadi mat asli, dia akan jadi mat arid li sukun dekat situ. Jadi tuan-tuan nampak tak betapa pentingnya kita belajar dengan berguru. Bila berguru maka akan diterangkan nanti. Sedangkan kalau puan-puan tidak berguru, puan-puan ikut buku ni sahaja, maka dalam buku ni ustaz ni mengandaikan kita baca wasal. Sedangkan dia tak tahu nafas kita dah pendek. Nafas kita dah putus pada kalimah asaka. Maka dengar molek-molek. Memang betul, kalau ikut dalam buku ni, ustaz yang buat buku ni mengatakan asaka itu man asli, kalau wasal. Tapi kalau wakaf, tak jadi man asli, dia jadi man arid li sukun. Jadi siapa yang boleh jawab persoalan kita? Ustaz yang dalam buku ni ke ustaz yang kat depan ni? Yang kat depan lah tuan-tuan perempuan. Itu sebab belajar kena berdepan dengan ustaz. Dalam buku dia tak boleh jawab soalan kita. Puan-puan, teruskan perjuangan bacaan kita. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. Mana man asli? فَإِذَا. Lagi satu. Ma. Cukup. 2 sahaja man asli. Yang kun tadi bukan, sebab bacaan kita sudah lebih 2 harakat. Ya, sambung. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Mana man asli yang pertama? Ma. 2. Ka. 3. Masya Allah. Betul puan-puan. Masya Allah. Alhamdulillah. 3 sahaja man asli pada ayat tadi. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ. Man asli yang pertama. Faghulibu 2, huna 3, qalabu wanqalabu 4, saghirin, pandai. Jadi ada 4 saja man asli pada ayat 119 tadi. Wa ulqiyas saharatu sajidin. Nampaknya ada berapa man asli? 1 aja. Kat mana je? Pandai. Qalu amanna bi rabbil alamin. Tuan-puan nampak berapa man asli? Ada 3. Yang pertama, pada mana 4-nya? 3 saja. Qa. Kedua, manna. Ketiga, al-alamin. Ingat perkataan amanna yang guna hamzah tadi bukan mat asli. Itu lebih kepada mat bi, mat badal. Nanti akan datang kita ulang kaji ya. Rabbi Musa wa Harun. Ada berapa man asli? 3. Musa, ha. Pandai. Qala Fir'aunu amantu bihi qabla an adana lakum.
Man asli yang pertama. Qa. Yang kedua. Apa tak adanya? Tak ada dah mak asli perempuan ni. Okey, bagus. Tidak ada lagi mak asli melainkan satu-satunya qa saja. Yang tuan-tuan dok jumpa amantum, tu bukan. Bihi tu bukan. Tu bukan juga. Itu semua mat-mat yang kita belum ulang kaji. Bila kami nak ulang kaji? Sabarlah perempuan, minggu-minggu akan datang, ya. Inna hadza lamakrum makartumuhu fil madinah makartumuhu fil madinah litukhrijū minhā ahlaha. Okey, semua perhatikan ayat litukhriju minha ahlaha. Bukankah di situ ada dua mat asli? Yang pertama litukhriju, betul? Yang kedua ahlaha. Saya nak tanya soalan ni. Puan-puan, apa beza litukhriju dengan ahlaha? Apa bezanya? Huruf maknya lainlah ustaz. Litukhriju huruf maknya waw. Ahlaha huruf maknya alif. Lagi? Ni ada harapan Ustaz soal Ustaz jawab ni soalan ni. Jawapan yang keduanya ustaz, litukhriju man asli ketika wasal. Ahlaha man asli ketika wakaf. Jadi tuan-tuan nampak beza? Dan apakah persamaan kedua-duanya? Kedua-duanya namanya man asli dan dibaca dua harakat. Yang tu tuan-tuan pandai jawab. Alhamdulillah. Sambung perempuan, ya, seronok juga buat soal jawab macam ni tuan-tuan perempuan. Allahu Akbar. Dan kena ingat, kata arwah tok guru saya, soal jawab itu merupakan sumber ilmu juga kepada kita. Kalau perempuan tak reti jawab, biar ustaz jawab. Fasawfa ta'lamun. Tak ada mat asli. Tu lamun-lamun tadi ustaz bukan mat asli. Bukan, sebab ustaz baca lebih dua harakat tadi. Bukan, itu mat belum ulang kaji lagi. Sambung. La uqaffi'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. ثم لأصلبنكم أجمعين. Puan, ayat tadi ada berapakah man asli? Yang pertama kat mana? Oh, satu je. Kat mana? Min khilafin. Tapi masalahnya, min khilafin tadi kita berhenti. Bila wakaf tak jadi mak asli tau. Tapi dalam buku ni, ustaz yang buat buku ni, dia tulis mak asli. Sebab dia andaikan kita wasal. Tapi ustaz ni tak tahu, kita tak cukup nafas. Jadi puan-puan, maka puan-puan kena pandai bawa diri ni. Kalau puan-puan andaikan kalimah itu wasal, maka betul mat asli. Tapi kalau wakaf, dia jadi mat arid li sukun. Ingat, itu sebab puan-puan kena belajar habis hukum mat. Baru kita faham wakaf dengan wasal berlaku atau tidak mat tersebut, ya. Jadi kalau ikut bacaan kita tadi daripada awal, la uqaffi'anna aydiyakum sampailah ajma'in. Andai katalah tuan-tuan tidak berhenti pada min khilafin, maka mat asli ni hanya satu, pada min khilafin saja. Tapi andai kata tuan-tuan berhenti pada min khilaf, kemudian sambung thumma la usallibannakum ajma'in, maka tak ada langsung mat asli. Setakat ni okey? Harap-harap okey lah sampai ke rumah. InsyaAllah, mudah-mudahan, ya. Kadang-kadang dalam kelas okey, kat rumah kadang-kadang tak berapa okey. Sebab apa? Ustaz tak ada kat rumah? Cuba ustaz ada kat rumah. Senang perempuan nak baca Quran. Tanya je dengan ustaz, kan? Okey, tak apa perempuan. Perempuan saya bagi kebebasan untuk bertanya melalui grup WhatsApp ataupun WhatsApp personal dengan ustaz sekiranya ada masalah dalam pembacaan Quran, ya. Sambung lagi sikit. Qalu inna ila rabbina munqalibun. Mana mat asli yang pertama? Qa. Dua.
Ila. 3. Rabbina. Pandai. Cukup. Itu saja mat asli pada ayat tadi. Yang lain semua itu adalah ada yang ada mat, ada yang tak ada mat dan ada mat-mat yang lain. Wa ma tanqimu minna illa an amanna. Stop. Bila kita berhenti pada manna tadi, rupa-rupanya itu juga mat asli. Bila kita berhenti ya, Ustaz kalau saya wasal pun mat asli juga. Sebab apa? Cukup syarat pada dia. Tak ada masalah. Okey, dah berhenti pada manna, Bostan. Illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Dengar soalan saya. Tunjukkan saya mat asli yang berlaku ketika wakaf. Mat asli yang berlaku ketika wakaf. Ada dua lah. Yang pertama yang tengah-tengah tadi. Amanna. Kita berhenti tadi kan? Satu. Yang keduanya yang hujung tadilah. Atna. Itulah mat asli yang berlaku ketika wakaf. Setakat ni faham? Alhamdulillah. Dan yang lain-lain Ustaz macam mana? Yang lain-lain tu kalau ada mat asli, itu mat asli yang berlaku ketika wasal. Dan dalam Quran nanti hakikatnya banyak mat asli berlaku ketika wasal. Hanya sedikit berlaku ketika wakaf. Sambung. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Carikan saya man asli lagi. Rabbana. Rabbana bukan. Alaina. Betul lagi. Wa tawaffana. Dah cukup. Puan-puan jangan terlajak jawab puan-puan. Ustaz, Rabbana mat asli. Bukan. Sebab apa? Dekat Rabbana tu memang ada huruf man alif. Tapi sayangnya di atas ada tanda pemanjang. Ingat, mat asli tidak guna tanda pemanjang pada bacaan. Ya. وقال الملأ من قوم فرعون. Hanya satu je mat asli. Waqa. Qa tu je mat asli. Dah yang lain tak ada. Atadharu Musa wa qawmahu liyufsidu fil ardh. Berhenti. Liyufsidu fil ardi wa yadhraka wa alihatak. Nampak tak? Wa alihatak. Kalau tengok si pintas selalu wa'a tu macam mat asli. Sebab harakatnya sama, dua harakat. Sebenarnya bukan. Sebab dia guna hamzah. Sekali lagi saya ulang. Hamzah tidak boleh diguna pakai dalam mat asli. Hamzah dia merujuk kepada mat badal ataupun mat syibih bil badal. Ya, sambung. Qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum. Sudah tentu mat asli yang pertama qala, betul? Yang kedua di mana? Sudah. Yang kedua nastahyi. Puan, tahyi itu adalah mat asli juga. Itu juga mat asli, dua harakat ya, cukup. Wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun.
Selepas kalimah nisa'ahum, tambah lagi mat asli. Mana? Wa inna, lagi satu, qahirun. Allahu Akbar. Kalau puan-puan boleh buat macam Ustaz buat ni, soal jawab dengan anak cucu, satu hari nanti insya-Allah satu keluarga fasih dengan hukuman asli. Ini baru satu hukum, belum bincang lagi hukum yang lain. Jadi puan-puan dulu, atas sebab soal jawab beginilah, alhamdulillah hari ini insya-Allah saya boleh fasih, mahir dengan hukum tajuk dan boleh mengajar tentang puan-puan. Kalau ada anak cucu yang boleh jawab soalan kita sepatas ini, tuan-tuan boleh faham hukum tajuk, insya-Allah satu hari anak cucu kita juga boleh mengajar Quran kepada orang lain. Insya-Allah. Amin. Sambung lagi. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Mat asli yang pertama, qa, dua, mu, tiga, sa, empat, ai, lima, nu, enam, nama Allah, billahi, tujuh, wasbiru. Wasbiru tu mat asli. Sebab ketika wakaf, tanda pemanjang tidak sah, tak laku pada bacaan. Maka puan-puan mat asli juga. Jadi totalnya berapa? 7. Nampak? Puan-puan, mat asli ni banyak ke tidak dalam Quran? Banyak sungguh. Jadi pastikan setiap kita memahami sungguh-sungguh apa yang dikatakan mad asli. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi. Nampak nama Allah? Cuba sebut nama Allah. Lillahi. Katakan itulah mad asli yang berlaku ketika wasal. Tapi ingat ya, nama Allah ketika wasal saja mad asli. Kalau kita wakaf dia bukan mad asli. Dia tukar jadi mad arid li sukun ya. Okey, teruskan. Wal aqibatu lil muttaqin. Ada satu je mat asli. Kat mana? Wal'a. Pandai. Qalu udina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Soalan saya, tunjukkan mad asli yang berlaku ketika wasal. Ketika wasal, qa. Puan-puan kenapa tiba-tiba ambil jik tanah pula? Qa lah yang pertama. Lepas tu, zina. Zi dengan na tu mad asli juga. Lagi. Tak tiana. Tiana lagi. Ba'di ma. Cukup. Cukup, itulah mad asli yang berlaku ketika wasal. Maka manakala ada satu mad asli yang berlaku ketika wakaf. Ji'tana. Sebut sekali lagi. Pandai. Apa bezanya mad asli ketika wasal dengan wakaf? Tak ada beza. Tak ada beza. Puan-puan, perbezaannya mungkin pada huruf mad. Pada huruf madnya. Contohnya kalau puan-puan nampak perkataan mana yang ada berbeza huruf mad. Kadang-kadang ketika wasal ni huruf madnya digunakan alif waw ya. Ya, kalau kat sini tadi ji'tana lebih kepada huruf alif. Tapi kesimpulannya mad asli ketika wasal atau wakaf sama je, dua harakat dibaca. Cuma bezanya mungkin kalau ketika wasal itu di awal ataupun di tengah. Tapi kalau ketika wakaf di hujung kalimah tersebut ataupun ayat tersebut ya. Sikit lagi. Qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum. Soalan saya, apakah huruf mad yang digunakan pada asa? Alif kecil. Apakah huruf mad yang digunakan pada qala?
alif besar, pandai. Cerah mata perempuan, sihat mata kita, alhamdulillah. Kadang-kadang pelajar saya tak berapa nampak beza antara alif besar dengan alif kecil perempuan. Dulu ada pelajar bertanya, "Ustaz, ni alif besar ke alif kecil?" Tak nampak rupa-rupanya. Allahu Akbar. Jadi perempuan syukur, alhamdulillah perempuan dapat bezakan ya, alif besar dengan alif kecil. Sambung. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Saya yakin, tuan-tuan semakin yakin ataupun confident nak mengetahui di manakah man asli pada ayat tadi. Jadi tak perlu disoal lagi dah. Sambung. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ. Okey, sebutkan di mana man asli. Fa'idha lagi qalu dua-duanya man asli. Qa man asli, lu man asli. Lagi lana, lagi satu ha. Bagus, itu semua man asli belaka. Sambung. Wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. ألا إنما طائرهم عند الله. Perasan tak? Inda Allah tu kan bukan nama Allah, bukankah dia nama Allah yang kita wakafkan? Maka tadi baru Ustaz khabar, adakah dia mat asli? Bukan, bila wakaf tak jadi mat asli. Sebab bacaannya sudah lebih daripada 2 harakat. Jadi mat asli tu hanya nama Allah ketika wasal. Jadi betul lah dalam ayat ni, Ustaz yang buat buku ni dia khabar nombor 16. Betul mat asli. Tapi dengan andaian kita baca wasal. Contohnya kena baca indallahi. Baru jadi mat asli ya. Jadi perempuan siapa yang menentukan kalimah ni wasal dengan wakaf? Kita yang membacanya mengikut kemampuan. Last kali. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tunjukkan saya mana lagi man asli. Wala. Lagi? La. Dah cukup. Ya'lamun bukan man asli. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan segala bacaan kita tadi menjadi bekalan amal soleh kepada kita sebagai bekalan di hari kiamat nanti insya-Allah. Amin. Tuan-tuan puan seronok tak belajar hukum mat? Seronok, tapi jangan pula hari ini je datang, minggu depan kena datang juga gelak ustaz. Puan-puan kena datang setiap minggu tahu sampai habis hukum mat 14 jenis. Boleh? Insya-Allah, mudah-mudahan ustaz kalau kami sihat ya, kalau kami lapang masa. Okey, jumpa lagi minggu depan di hari dan waktu sama, dan minggu depan saya nak ajak tuan-tuan ulang kaji mat yang kedua dan ketiga, iaitu man lin dan juga man aiwat minggu hadapan insya-Allah. Mari sama-sama kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.